perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Al-Azkar, sambungan pada muka surat kitab lama 777 menurut jalan riwayat lain oleh Imam Muslim. Kitab ibu-ibu 628. Kitab ibu-ibu 628, kitab lama 777, masih di bawah tajuk kumpulan doa-doa yang penting. Kita masih membahaskan tentang doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Terima kasih pada pimpinan majlis pada pagi ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama dipertemukan pada pagi ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, seperti biasa insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Al-Azkar, sambungan pada muka surat kitab lama 777 menurut jalan riwayat lain oleh Imam Muslim. Kitab ibu-ibu 628. Kitab ibu-ibu 628, kitab lama 777, masih di bawah tajuk kumpulan doa-doa yang penting. Kita masih membahaskan tentang doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat baginda untuk kita sama-sama mengamalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut jalan riwayat lain oleh Muslim dari Tariq radhiyallahu anhu, innahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa atahu rajulun faqala ya Rasulullah kaifa aqulu hina as'alu rabbi qala qul Allahumma ghafirli warhamni wa'afini warzuqni fa inna haula'i tajma'u laka dunyaka wa akhiratak. Daripada Tariq radhiyallahu anhu, sesungguhnya ia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang patut aku ucapkan ketika memohon kepada Tuhanku?"
Jadi seorang lelaki ni datang jumpa Nabi, dia tanya soalan yang sangat simple lah. Dia tanya, kalau aku berdoa, aku nak minta apa? Lebih kurang macam tu lah. Lalu Nabi SAW menjawab, katakanlah, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku, berilah rahmat kepadaku, selamatkanlah daku, dan limpahkanlah rezeki kepadaku. Sesungguhnya kalimat doa ini menghimpunkan kebaikan dunia kamu dan akhirat kamu. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam kisah ini diceritakan seorang sahabat pergi bertemu Nabi untuk bertanyakan apakah ucapan atau doa yang boleh dia panjatkan ketika dia berdoa kepada Allah. Jadi inilah sebenarnya keuntungan sahabat-sahabat baginda yang mulia. Untungnya sahabat-sahabat Nabi ni bila ada apa juga masalah, mereka terus refer kepada Nabi. Terus tanya Nabi, terus minta jawapan direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi ajar sahabat tadi dan sekaligus mengajar kepada kita. Dan bolehlah kita cuba hafal-hafal doa ini. Pendek saja. 4 permohonan. Allahumma ghafirli warhamni wa'afini warzuqni. Pendek aja lah. Boleh dibaca lah bila-bila lepas solat dan sebagainya. Baik, cuba kita tengok apa yang Rasulullah suruh kita minta dalam 4 perkara tadi. Kerana 4 perkara ini Nabi kata adalah merangkumi hidup kamu di dunia dan untuk akhirat kamu. Maknanya doa ni walaupun pendek tapi komplit. Nampak cantik permohonan itu dunia dan akhirat. Yang pertama, Nabi ajar kita minta Allahumma ghafirli. Minta Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita. Minta Allah ampunkan dosa. Minta Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita ni, itu yang paling utama dalam kehidupan kita. Sebab apa tuan-tuan, ibu-ibu sekalian? Jawapan dia mudah saja, sebab semua kita ni adalah pendosa. Ada dosanya masing-masing, sikit atau banyak, besar atau kecil. Jadi oleh kerana itu, apa yang paling penting, yang paling utama dalam kehidupan kita, nombor 1 adalah menghindari dosa. Itu yang paling utama dulu. Kita usahakan dalam hidup ni elak-elakkan dosa, terutamanya dosa yang berbentuk sengaja. Tak sengaja tu cerita lain, kan? Yang sengaja-sengaja ni, sengaja mengumpat, sengaja fitnah orang, sengaja tinggal solat, sengaja itu, sengaja buat dosa macam-macam. Itu dulu perlu kita alihkan, jauhkan daripada perjalanan hidup kita. Nombor 2, barulah kita dalam masa yang sama memohon keampunan Allah. Sebab dosa ni setiap orang ada, kan? Sengaja tak sengaja, besar kecil. Dan dosa kecil ni dia agak mudah sikit. Mudah tu maksud saya mudah diampunkan Allah. Dosa kecil ni mudah. Tuan-tuan, ibu-ibu ambil air semayang, kan? Nabi kata setiap air yang gugur tu menghapuskan dosa. Dan ulama kata yang menghapus dosa di situ adalah dosa kecil. Kemudian kita jalan-jalan tadi tersepak tiang. Pening kan? Mengantuk ke apa, jalan-jalan bang terlanggar tiang. Itu juga kata Nabi menghapuskan dosa. Kan? Tercucuk duri, ibu-ibu jahit tudung, kena jarum ke apa, siram-siram pokok terkena duri, pokok bunga kertas, bunga ros. Jadi itu adalah penghapus dosa, dia panggil dosa kecil. Dosa kecil ni ulama kata dia memang kecil tapi dia boleh jadi dosa besar. Contoh ginilah,
ulama sebut kalau orang lelaki tak, dia terpandang perempuan, tengok perempuan, itu dosa kecil. Tapi kalau hari-hari buat, jadi dosa besar. Dia sengaja kan tunggu pukul 7.50 awet ni lalu, dia tunggu hari-hari. Itu sebenarnya cari nahas tu kan, tu jadi dosa besar. Dia dosa kecil boleh terhapus dengan kafarah tadi tu kan. Kita kena penyakit, kita sakit, kita ambil air semayang, kita semayang dan sebagainya, itu semua apa dosa lah. Tapi dosa besar ulama kata dia wajib bertaubat. Dosa-dosa besar ni banyak lah. Ada yang ulama susun 70 dosa besar dan sebagainya. Jadi dosa besar ni dia akan hapus dengan bertaubat lah. Taubat sungguh-sungguh, minta ampun. Jadi doa yang Nabi ajar tadi, doa yang sangat penting, yang sangat cantik, iaitu minta keampunan Allah. Kita dah sebut dah ibu-ibu sekalian, tuan-tuan, banyak kali sangat-sangat. Kita sebut apa? Iaitu tak ada nilai, tak ada ertinya. Tidak ada apa yang kita sebut sebagai keuntungannya. Kalau kita mati dalam keadaan kita ni terkenal, kita ni kaya raya, kita ni berpengaruh, kita ni orang hebat dalam dunia ni, satu hari nanti kita mati, tiba-tiba mati kita Allah tidak hapuskan dosa. Itu tak ada faedah apa dah. Kan? Itu tak ada dah keuntungan kat situ. Untungnya atas dunia je, kaya, terkenal, hebat. Mati, tutup buku dunia, buka buku akhirat, itu yang sangat menakutkan. Jadi yang kita nak adalah mudah-mudahan kita mati Allah hapus dosa kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dia sebab ulama kata macam ni. Ada dua perkara yang kalau kita dapat benda ini di saat kematian kita. Dua benda ni. Dua benda ni kalau kita dapat masa kita mati, tuan-tuan ibu-ibu sekalian, itu dah sangat baik, itu dah tersangat cantik, itu dah tersangat beruntung kehidupan kita. Yang pertama adalah bila kita mati, Allah ampunkan dosa kita semua. Semua dosa kita Allah hapus masa hari kita meninggal dunia itu. Dan yang kedua yang lebih hebat daripada itu, pada hari kematian kita Allah Ta'ala redha dengan kita. Allah setuju dengan kita, Allah puas hati dengan kita, Allah suka dengan kita. Bila Allah suka, Allah redha, tempat kita adalah syurga Allah. Jadi bila dua benda ni kita dapat pada saat kita menghembuskan nafas kita, itu dah cukup baik lah. Itu saya kata tadi. Dalam hidup ni hari-hari kena minta keampunan Allah. Dan kena ingat, ibu-ibu sekalian, tuan-tuan, Allah itu Ar-Rahim, Maha Penyayang. Allah itu Al-Ghafur, Maha Pengampun. Tak payah kita cakap macam-macam. Dosa saya menimbun lah ustaz, dosa saya begitu, begini, banyak. Cerita banyak ni semua orang dosa banyak. Semua orang ada dosa, cuma banyak sikit. Banyak macam mana pun Allah sebut dalam hadis kudusi, kalaulah anak Adam itu, kata Allah, dia datang bertemu aku dengan dosanya setinggi gunung sekalipun, melangit dosanya, Allah kata rahmat aku lebih besar daripada dosa dia. Keampunan aku lebih besar daripada itu. Jadi ini pula bukanlah bermaksud kita ada lesen nak buat dosa. Risau juga kan orang salah faham. Tak apa ustaz, alah dosa, Allah kan Maha Pengampun. Kan dia buat ayat sedih gitu supaya itu jadi lesen dia senang nak buat salah, senang nak buat dosa. Bila buat je tak apa ustaz, Allah mengampun kita, ujung-ujung esok tak taubatlah. Betul, tetapi jangan sengaja-sengaja menterjemahkan dosa tu dalam hidup. Fungsi kita sebagai orang Islam ni adalah menghindarkan dosa. Umat Islam kena bersungguh, kena berusaha mengelakkan dosa. Sama ada mengelak tengok dosa, apatah lagi mengelak buat dosa.
Ini saya peringat diri saya dan kita semualah nak sama-sama lah. Tapi kadang-kadang kita risau juga, akhir zaman ni macam-macam. Orang buat dosa satu, lepas tu berkongsi dosa. Berbangga pula dengan dosa yang dia buat. Seronok pula dapat kecaman netizen. Kan? Orang panggil boleh jadi marketing dia. Macam-macam hari ni, yang bukan-bukan je. Kan? Dah ditegur banyak kali, dah dinasihat. Ustaz-ustaz dah tak larat cakap. Buat juga. Kan? Tapi nak buat macam mana, ibu-ibu sekalian, tuan-tuan, manusia memang macam tu. Kadang-kadang lagi dia tegur, lagi dia mencabar kita. Kan? Tapi sebenarnya dia lupa, dia cabar Allah Ta'ala. Tugas kita ni menegur ni, saya dah sebut dah banyak kali, asatizah lain pun sebut benda yang sama. Kita menegur bukan sebab benci, tapi kita sangat-sangat sayang. Dek kerana sayang itulah teguran tu sampai. Macam kita tegur anak kita lah kan. Dia tak semayang ke, dia lambat-lambat, kita pun marah dia. Tegur tu pasal sayang, bukan pasal kita benci dia, tak. Pasal sayang lah. Kalau dah sampai tahap orang menyampah besok, orang biar je. Lantak kau lah, kau nak melingkup ke, kau nak berdandut ke, kau nak berjoget ke, nak buat video klip ke, apa ke. Tahu-tahu besok suka hati kau lah. Kami, kuliah kami, jalan kerja kami, esok kami masuk syurga, kau masuk neraka, lantak kau lah. Jangan sampai orang cakap gitu lah. Hilang dah respect, orang hilang kesabaran, sebab kita sayang tu kita tegur. Kena ingat benda tu. Dan bukan bermakna kita yang menegur tu lebih bagus daripada yang ditegur. Jangan kita rasa macam tu pula. Kita tegur tu atas dasar kasih sayang, atas dasar sesama Muslim, atas dasar kita sayang, kesian kat dia, kita tegur lah. Jangan rasa, aku tegur, aku hebat, aku laju masuk syurga pada dia. Jangan. Belum tahu lagi ibu-ibu sekalian. Kan? Antara kita ni, ibu-ibu dengan ustaz, dengan kami, tak tahu siapa dulu, siapa kemudian masuk syurga ni. Mudah-mudahan ibu-ibu dulu, saya menyusul di belakang. Mana tahu tak? Aminkan aja. Mana tahu ustaz-ustaz dulu, ibu-ibu menyusul belakang pula. Dia tak tentu. Dia macam matilah, belum tahu siapa dulu, siapa kemudian. Kan? Mungkin ibu-ibu mati dulu, saya kemudian. Ataupun saya kemudian, ibu-ibu dulu. Dia macam sama je. Dia macam ustaz yang mati lambat je kan. Jadi contoh dia gitulah dah. Maknanya kita tak tahu. Dan kita menegur dengan hikmah, bukan kecam. Saya tengok video macam-macam ustaz yang menegur, termasuk Ustazah Asma Harun. Cakap dah, kita bukan kata dorang ni ahli neraka, dorang ni wajib masuk neraka. Tak. Kita tegur kesilapan itu. Bukan kita condemn, bukan. Kita tegur cara baik. Awak tu orang Islam, jaga adab, jaga akhlak, jaga perilaku. Tolong kesian anak-anak awak, ibu awak, isteri awak yang baik-baik ni, tolong kesian. Tegur gitu je. Dia kata pula, ustaz dengan ustazah ni pemegang kunci syurga. Kita dengar pun berdesuk kat telinga ni kan. Panas juga, tapi entahlah ibu-ibu sekalian. Kadang-kadang penatlah bercakap ni kan. Orang tak mau dengar juga. Kita serah pada Allah Ta'ala je lah. Kan? Kita doa yang baik, ada masa satu hari besok mereka akan bertaubat kepada Allah dengan sebaiknya lah. Baik, itu yang pertama, doa tadi kita minta Allah ampunkan dosa kita. Yang kedua, sekejap ni. Yang kedua, kita minta warhamni. Kita minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati kita. Allah rahmatkan kita, maknanya Allah berikan kasih sayangnya kepada kita. Kita doa minta supaya Allah beri kasih sayangnya kepada kita. Itu yang kita nak lah. Kan? Sebab kasih sayang Allah ni benda yang sangat mahal dalam kehidupan kita. Itu kita kena ingat. Rahmat ni dipanggil warhamni, rahmatilah kami. Ataupun rahmatilah aku. Kalau warhamna, rahmatilah kami kan. Jadi rahmat-rahmat ni apa? Rahmat ni kita panggil kasih sayang. Rahmat ni juga boleh disebut sebagai anugerah Allah.
kecintaan Allah, kurniaan Allah, kasih sayang dia pada hamba-hamba dia. Jadi ingat, kita nak dapat rahmat Allah, kena dengar, kena buat apa yang Allah suka. Itu sahaja dia punya formula. Dia tak ada teori yang complicated, tak ada. Ikut saja arahan Allah Rasul, datanglah rahmat Allah kepada kita. Dan ingat, dalam satu hadis lain, Nabi SAW mengingatkan pada kita tentang rahmat Allah ini. Apa kata Nabi? Allah Ta'ala sebut dalam hadis kudusi, rahmat aku mendahului kemurkaan aku. Allah kata, rahmat aku mendahului kemurkaan aku. Rahmat ni kasih sayang. Murka tu marahlah. Rahmat ni Allah suka. Murka tu Allah marah. Allah kata, dua ni yang akan pergi pada kamu dulu, rahmat aku dulu. Murka ni Allah kata dia duduk jauh, belakang sekali. Sebab itu ada orang tak semayang, sihat. Pasal ada lagi rahmat Allah dekat dia. Tak ada orang tak semayang seminggu kena tembak dengan peti. Tak ada. Belum lagi lah zakat ni, kan? Belum lagi lah orang melawan lepas tikar nombor ekor, masuk bawah lori mati. Jarang berlaku macam tu. Kalau jadi pun bukan sebab dia tikar nombor ekor tu, sebab memang takdir dia nak mati masuk bawah lori tu. Cuma nak sebut, sebanyak mana pun dosa kita ni, Allah hantar rahmat dia dulu, kasih sayang dia. Allah bagi kita peluang hidup. Ada orang pernah istilah dia mati hidup semula, kan? Dia koma, lepas tu hidup balik. Saya banyak anak-anak murid masa COVID dulu, kan? Kena tidur tu. Ada yang tidur lepas tu meninggal terus, ada. Ada yang tidur lama, berbulan pun ada. Hidup balik. Hidup balik, ibu-ibu sekalian. Tu yang kata mati hidup semula tu. Ada orang kalau tengok dia punya accident kereta tu, orang tengok kereta memang mati driver ni, tapi hidup, kan? Elok yang orang angkat keluar, hidup macam John orang angkat keluar macam tu. Orang tengok kereta ni, orang kata habislah driver ni, memang hancur lebur dalam kereta tu tak, dengan kemek macam tim biskut. Elok yang mengangkat keluar, senyum macam keluar, kan? Umur panjang. Jadi ceritanya kita nak sebut rahmat Allah tu, apa-apa hal Allah hantar dulu. Murka marah ni kemudian, lambat lagi. Tapi kena ingat juga, jangan cabar-cabar Tuhan. Bila kata tak apa Ustaz, Allah ni kan maha penyayang, maha baik, maha itu, maha ini. Tapi jangan buat tindakan mencabar Allah. Hari ni kan ramai orang cabar-cabar Allah. Ajaran sesat, ajaran songsang, ajaran yang mengarut, yang tak apa-apa. Yang buat itu hari dekat Langkawi tu bulan lepas tu, kan? Daripada seberang, tapi ajaran dia memang mengarut sungguh lah, ibu-ibu sekalian. Ajaran sesat, hadi minallah. Nama sedap, nama ajaran tu sedap. Hadi minallah. Hadi tu makna petunjuk, minallah daripada Allah. Sedap. Sedap nama tu memang sedap, kan? Biasa kita dengar ustaz-ustaz sebut al-hadi minallah, hidayah tu, petunjuk tu daripada Allah. Dia bohnya perkataan tu, boh nama ajaran dia, tapi mengarut sangat-sangat. Ada satu video tu saya tengok, saya ulang banyak kali dah. Dia sebut dekat pengikut dia, dia kata macam ni, kita ni sebenarnya hidup, Allah tak tengok kita agama apa. Ibu-ibu sekalian, dia kata Allah tak pandang kau Islam ke, kau kafir ke, kau Yahudi ke, Kristian ke, Majusi ke, tak ada agama ke, Allah tak tengok. Yang Allah tengok kita baik atau buruk sahaja. Ibu-ibu bayang kalau kenyataan itu, video tu anak cucu kita tengok. Saya sangat seriau, sangat takut. Kita nak letak mana ayat Quran? Inna ad-dina indallahil Islam. Allah kata sesungguhnya agama yang aku terima, aku redha hanyalah Islam saja. Kita nak buang mana ayat tu? Bila ketua ajaran sesat ni kata Allah tak pandang kita agama apa, dia tengok kita baik buruk, agama tak tepi.
Oh, saya dengar berderau ibu-ibu sekalian. Takut saya. Kan? Sebab benda tu dah masuk Malaysia. Kalau tidak, tak buat kat Langkawi. Yang orang Langkawi ni pun tak apa hanya. Malu orang kampung aku je. Kampung bini aku je. Kan? Jadi saya bila tengok Langkawi kata spoil betul lah orang Langkawi ni. Harap orang Langkawi tak terlibat lah kan. Mungkin orang berhimpun di situ ke sebab tempat cantik ke apa, tak tahulah. Jadi harap-harap pihak berkuasa ambil lah tindakan kan. Jangan biar-biar je. Kita dah penat lah bersuara benda-benda ni. Dah penat lah tolong viralkan, tolong expose, tolong dedahkan macam-macam kes kan. Jadi kita kena ingat itu benda-benda yang mencabar Allah kan. Dan sebenarnya orang yang langgar perintah Allah ni, dia mencabar Allah sebenarnya, tapi dia tak sedar. Oh, saya tak semayang, relax. Sebenarnya dia cabar Allah. Kan, dia mencabar wahyu Allah. Bila Allah kata aqimus solah wa atuz zakah, dia tak semayang, dia cabar Allah lagi. Tapi dia boleh jawab, saya walaupun tak semayang okey lah, saya sihat, duit pun banyak, tak ada masalah. Ustaz saya semayang masuk hospital dah, apa hal? Dia kata gitu kan. Ada orang cakap itu. Tapi tak tahulah kalau dia tak mengaji apa itu istidraj. Kan, istidraj ni macam tu lah. Lagi dia melawan, lagi nikmat Allah bagi. Itu nama dia istidraj. Lagi dia lawan, lagi dia tak semayang, lagi sihat. Lagi tak semayang, bisnes makin maju. Kita yang semayang, meniaga online ni, kejap kena tipu kan. Sekejap itu, sekejap ini, barang rosak lah, itulah ini, macam-macam ujian kita orang beriman ni kan. Itu nama dia istidraj. Bukan, maknanya Allah redha dah, bukan. Macam Firaun lah. Lagi dia melawan Nabi Musa, lagi sihat. Dalam riwayat kata Firaun antara manusia tak pernah sakit. Dia tak ada kat Kuning hospital KK. No. Kita tinggi ni kat 3 bulan sekali bawa balik sebesen ubat. No. 3 bulan punya stok kan. Kita kan. Jadi nak buat macam mana ibu-ibu sekalian? Kita pegang gini je lah. Kita sakit, kita sedih, kita tak sihat kan. Itu tanda Allah uji kita, dan itu tanda Allah sayang lah. Salah satu tanda Allah sayang ke kita, kan Nabi kata diuji je manusia tu. Diuji tu sakit, kurang harta, perangai anak, perangai bini, perangai tok laki, semualah. Itu semua ujian tanda Allah sayang. Kalau kita boleh handle dengan baik, insya-Allah lagilah Allah lebih sayang pada kita kan. Jadi sebab itu ingat, kita doa yang kedua tadi minta Allah rahmati kita. Rahmati tu maknanya sayang pada kita. Sebab rahmat Allah tu penting ibu-ibu sekalian, tuan-tuan. Sebab Nabi dah sebut dah dalam hadis lain, kamu Nabi kata kamu masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan hebatnya amalan yang kamu buat. Lepas tu orang tanya kita, masuk syurga bukan kerana amalan ke Ustaz? Jawapan dia memang bukan. Sahabat tanya Nabi, bila Nabi kata kamu akan masuk syurga dengan rahmat Allah, maknanya dengan kasih sayang Allah, dengan kurniaan Allah, dengan anugerah Allah, bukan dengan hebatnya amalan yang kamu buat. Lalu sahabat tanya Nabi, engkau pun sama ke? Nabi kata, ya, sama je. Habis Ustaz, tak payah semayang lah lepas ni? Bukan. Tu kena faham tu. Saya takut baca hadis tu, takut orang salah faham. Dia dengar masuk dengan rahmat bukan amalan, lega banyak baru jumpa hadis ni Ustaz. Esok tak datang kuliah, dah tak ada beramal dah, semayang hidup, subuh pun dah tak bangkit kan. Pakai seluar pendek pula keluar sini baju, dah tak. Bukan sebab amalan. Sabar. Kita bila Allah arah, kena ikut. Salah satu punca nak dapat rahmat Allah, kena dengar cakap Allah. Allah kata semayang, semayanglah. Walaupun poin utama syurga bukan amalan tu, tapi kerana dengan beramal tadi, baru di situ datang rahmat Allah. So, tak boleh tidak, kena beramal. Cuma bukan banyak atau sikit amalan itu penentu syurga. Bukti dia apa? Ada orang tak beramal masuk syurga. Biar betul Ustaz. Ada. Yang bunuh orang masuk syurga. 99 orang tu kan.
cerita tu masyhur, dalam hadis ada cerita tu. Bunuh, kerja dia kan bangun pagi bunuh orang je. Orang kita bangun pagi ni aku nak makan apa kan, dia nak makan siapa, dia nak bunuh, tengok siapa aku nak tibai pagi ni. Handal betul dia kan. Saya pun tak tahu hidup orang macam ni macam mana. Dia bangun kerja nak bunuh orang, bunuh, tak ada masalah, bunuh, besok nombor 2, nombor 3, sampai 99 menyesal. Tu rahmat Allah datang masa tu. Masa dia menyesal tu sebenarnya rahmat Allah sampai. Kasih sayang Allah dah hantar pada dia. Jumpa pula salah orang kan. Silap orang pula dia jumpa. Dia jumpa abid, bukan alim, bukan tok alim, tok guru. Dia jumpa ahli ibadah. Dia tanya ahli ibadah tu, aku dah bunuh 99 orang ni, macam mana nak taubat, ada harapan ke tak? Ahli ibadah tu kata, lu fikirlah sendiri katanya. Seorang kau bunuh masuk neraka, 99 kau fikir sendiri lah, dia kata. Zab 100. Dia tikamnya mamak tu settle kan. Jadi menyesal balik, jumpa pula ulama kan. Aku ni dah bunuh 100 ni, kalau kau cakap tak kan 101 kan. Jadi aku dah bunuh dah ni, ada tak ruang aku nak taubat? Sebab dia jumpa ulama lain, jawapan ulama lain. Abid tu mungkin dia tak reti apa lah, dia pandai ibadah aja, dia tak ada ilmu. Jadi ulama dia kata, besar mana dosa engkau, besar lagi rahmat Allah, keampunan dia. Pergi kampung seberang, sana orang baik-baik, pergilah. Tak dan pergi pun, separuh jalan mati kan. Malaikat pula berebut nak ambil mayat dia, roh dia tu nak hantar ke syurga neraka, berebut. Malaikat azab kata, ini roh aku punya, sebab dia dah bunuh 100 orang. Apa hal nak masuk syurga pula, aku akan hantar pergi neraka. Malaikat rahmat kata, tak, dia dah bertaubat ni, aku punya, dia dah bersih dah ada niat nak taubat. Malaikat bergaduh pasal mamat ni kan. Akhirnya Nabi sebut dalam hadis, Allah pesan pada malaikat, qisu ma baina fil ard. Allah kata, sukatlah bumi tu, daripada mayat dia mati kat situ, dekat dengan tempat mana yang lebih hampir. Kalau dekat dengan kampung dia nak bertaubat, masukkan dia ke syurga. Kalau dia jatuh tu dekat tempat dia bunuh yang ke-100 tadi, masuk neraka. Ukur-ukur lebih sejengkal, ibu-ibu sekalian. Bukan lebih 1 kilometer, 1 jengkal saja. Tengok-tengok hampir dengan kampung yang dia nak pergi bertaubat. Allah kata, ambil dia pergi hantar syurga. Tak ada amalan pun. Ada orang beramal masuk neraka. Azazil kan dulu tok wali besar dalam syurga kan. Hebat amalan, berat, beribu tahun beramal dalam syurga. Akhirnya sekali je lawan perintah Allah, tak mau sujud apa semua, habis cerita. Jadi sebab itulah, ingat, dia bukan soal sikit atau banyak. Kita tak cerita lagi yang perempuan pelacur yang bagi minum anjing kan. Kerja melacur tapi bagi minum anjing. Masa dia bagi tu, Allah tengok dia dengan rahmat. Itu yang penting. Warhamni ni, doa hari-hari, ya Allah, rahmatilah kami. Sebab kita tak tahu, ibu-ibu, mana amalan yang kita sedang buat itu Allah tengok dengan rahmat. Masa Allah pandang dengan rahmat tu, itu yang kita ni jadi sehat, jiwa kita tenang, sebab Allah sedang memandang kita dengan rahmat. Ibu-ibu boleh bayang tak, bila kita berdoa kan, ya Allah, kau pandanglah kami dengan pandangan rahmat. Kan saya selalu doa gitu kan, pandanglah kami dengan pandangan rahmat dan keampunanmu ya Allah. Jangan engkau pandang kami dengan pandangan azab dan kemurkaanmu. Cuba bayang, na'udzubillah, ini contoh mudah-mudahan tak berlaku lah. Bayang Allah tengok kita dengan kemurkaan, Allah tak pandang kita dengan rahmat dia, habis itu. Apa benda pun kita buat serba tak kena kan. Allah tak pandang dah kita. Jangan doalah elok-elok, minta rahmatlah kami ya Allah, kasih sayanglah pada kami ya Allah. Sebab Allah ni dia maha mengetahui tau. Dia bukan tahu je, dia maha mengetahui. Kita tahu tapi banyak yang kita tak tahu. Allah ni serba-serbi dia tahu. Berapa liter darah dalam badan kita, doktor pun tak tahu tau. Doktor peribadi kita pun tak tahu. Jangan kata doktor nak tahu darah dalam badan pesakit dia, dalam badan dia pun dia tak tahu. Yang kata tahu sangat kita ni kan, banyak benda kita tak tahu. Rambut berapa helai pun kita tak tahu.
Tak payah rabut lah banyak sangat bulu mata. Siapa boleh jawab bulu mata dah ada berapa helai saya belanja hari ni? Tak. Jawapan mudah tak pernah kira Ustaz. Kan? Padahal depan biji mata ni nampak berbayang ini. Entahlah Ustaz, banyak nilai nak dikira lagi. Dia kira bulu mata tak ada faedah tak. Kita tak ambil berat kan. Jadi nak sebutnya benda ni rahmat tu penting tak. Kita doa minta rahmat Allah. Baik, yang ketiga, wa'afini. Selamatkanlah kami ya Allah. Afiatkanlah kami ya Allah. Sihatkanlah kami ya Allah. Itu makna wa'afini. Minta sihat, minta selamat, minta kebaikan, mintalah apa-apa yang elok-elok dah. Afiatlah, dipanggil afiat. Sebab apa ibu-ibu sekalian, tuan-tuan? Sebab kita ni hari-hari berjalan memandu. Macam kami Ustaz, hari-hari memandu. Kereta kami ni kalau 5,000 kilometer tu sebulan je. Sebulan 5,000 kilometer mileage. Sat je. Kan? Ibu-ibu mungkin sebulan 1,000-2,000 je kot. Mungkin. Kami Ustaz ni memang sekejap je. Baru servis dah 2 bulan dah masuk ke bengkel balik servis. 10,000 dah. Sat je. Jadi kita ni bila memandu ni risiko nak kemalangan, aksiden, terbabas, mengantuk, itulah banyak. Risiko tu banyak. Sebab itulah doa perjalanan baca selalu saya sebut. Start enjin, bismillah apa semua, bismillah tawakal. Ya Allah, aku nak pergi kuliah, ya Allah, selamatlah perjalanan aku pergi balik. Doa gitu. Boleh Ustaz bahasa Melayu? Boleh. Bahasa Jawa pun tak apa. Bahasa apa pun boleh. Cakap orang putih pula pagi ni nak doa boleh. Dengan Allah Ta'ala nak manja-manja cakap orang putih sikit kan. Boleh. Tak ada masalah. Bahasa apa pun Allah faham. Kan? Saya selalu gitu. Nak start kereta itu yang paling saya takut ibu sekalian. Kan? Pagi-pagi macam tadi kan. Datang daripada rumah tadi dengan lori, bersaing dengan orang nak pergi kerja, jalan jam, yang tak reti bahasa, yang dah bagi signal tak masuk-masuk, yang masuk tak bagi signal, macam-macam. Yang duduk lane paling kanan bawa perlahan macam kukura. Kan saya cakap macam sebut babi kan lain bunyi dia kan. Hati sakit tu. Kami Ustaz ni semua lane paling kanan, Formula 1 punya. Kan jenis laju sikit lah nak cepat kan. Ni 60, lepas tu pegang handphone. Itu memang aku menyerap betul yang tu. Kan rasa nak langgar je belakang ni kan. Macam mana ambil lesen dulu kan. Jadi kita ni keselamatan, benda tu nyawa yang amat main. Kan saya banyak dah tengok video-video dalam TikTok, dalam Facebook ni. Kan banyak sekarang dia scam kan, accident macam-macam pattern ada. Ada yang tengah bawa jalan lurus masuk sebelah, bertembung, meninggal orang belakang tu. Orang tua, ibu dia kembali tua tak pasti, mati. Laju, tengah laju jalan lurus. Lepas tu elok je masuk lane sebelah. Macam jalan kampung jugalah, tapi laju lah. Kita tengok dia scam tu laju lah. Mungkin microslip ke, terlelap kan, entah main telefon ke. Tapi banyak kes main telefon kan. Telefon ni letaklah sekejap dah. Kecuali betul-betul penting, berhenti dulu. Jangan sambil tu lah balas WhatsApp. WhatsApp tak ada apa sangat pun, grup keluarga je. Tanya Pak Long dah makan ke? Sabarlah jawab, ni tengah memandu ni kan. Kan makan jalan kan, itu makanan dia kan. Jadi kita ni kadang-kadang tak mikir nyawa. Jadi sebab itu doa minta Allah selamatkan kita. Dan ialah asbabnya hati-hatilah memandu kan. Masuk simpang bagi signal, daripada jauh tengok, break pelan-pelan. Macam itulah. Pemanduan tu kena berhemah juga. Walaupun betul kadang kita kata saya dah bawa okey Ustaz, orang belakang langgar macam ni. Tu kita nak cakap apa dah? Kita dah usaha yang terbaik. Kan doa memandu pun dah baca, doa musafir dah baca, doa naik kenderaan dah baca, bismillah tawakal pun dah baca. Tali pinggang pun cucuk. Ramai orang bawa kereta tali pinggang tak pakai. Jangan, kena pakai seatbelt tu. Sebab itu usaha kan. Ikhtiar kita kalau apa-apa hal menjadi asbab penyelamat juga kadang-kadang kan. Itu kena beringat. Jadi doalah minta keselamatan. Keselamatan ni umum lah. Baik memandu, keselamatan diri, keselamatan anak-anak kita kat asrama. Kita tak tahu, duduk jauh-jauh kan.
anak kita mengaji luar negara, keselamatan rumah kita. Kadang-kadang tengok video pencuri masuk banyak sangat kan, macam-macam lah. Jadi minta pada Allah Ta'ala, wa'afini, minta pada Allah. Dan yang terakhir dalam doa itu, warzuqni, ya Allah, limpahkan rezeki kepada kami. Minta Allah kurniakan rezeki yang melimpah ruah kepada kita. Kita kena ingat, memanglah semua rezeki kita Allah dah susun. Ya, Allah dah atur dah. Pagi ni kita nak makan apa, kadang kita plan lain, Allah atur lain. Macam tu lah. Rezeki tu memang Allah dah susun. Benda kita tak jangka kadang-kadang. Cuma doa tu boleh, tak ada masalah. Kita doa minta Allah lempahkan lagi, gandakan lagi rezeki kita, boleh, tak ada masalah. Walaupun betul rezeki tu Allah dah susun kan, Allah dah tetap, Allah dah atur. Tapi kalau Allah nak bagi lebih, boleh? Boleh je, dengan asbab-asbab tertentu kan. Contoh, kita rajin sedekah, Allah bagi lagi. Kan konsep dia begitu. Bukan kita dah kaya baru sedekah. Kan lalu kita dengar, bersedekahlah sehingga kamu menjadi kaya. Bukan dah kaya baru nak sedekah. Maknanya berapa pun wang ringgit yang kita ada, masukkan aja, tabung ada kat belakang tu, masukkan. Walau RM1 tak apa kan. Yang penting ikhlas. Yang penting hari-hari kita cuba istiqamah. Sebab lagi banyak kita bagi, lagi banyak Allah ganti. Ada anak murid saya pernah cerita dengan ibu-ibu juga. Dia memang orang kaya tapi rajin sedekah. Ada orang kaya tapi kedekut. Bukan semua adalah seorang dua macam tu. Dia panggil keturunan Haji Bakhil. Berkira sungguh kan, berkira sungguh. Sedangkan rezeki tu Allah punya, duit tu pun Allah punya, Allah lagi pinjam. Bila-bila Allah boleh ambil balik dah, tapi kadang tak sedar. Jadi saya tanya anak murid yang rajin sedekah kan, sedekah boleh tahan banyak. Saya kata, bang, abang rajin sedekah bang, banyak pula tu. Lah, dia kata, ustaz, macam ni je. Nombor satu, duit ni bukan saya punya, ustaz. Siapa punya? Saya kata, Allah punya, ustaz. Takkan ustaz tak tahu? No. Aku pula kena ceramah hidup-hidup masa tu kan, dapat stepek pagi tu. Takkan ustaz tak tahu Allah punya, ustaz? Kita ni apa yang kita punya? Cuba ustaz tunjuk apa ustaz punya. Padan dengan muka kan. Jadi itu nombor satu, ustaz. Pertama, Allah punya. Yang kedua, ustaz, Allah nak tengok macam mana amanah kita managekan harta tu. Bukan kita punya. Allah nak tengok macam mana kau aturkan duit yang aku bagi kat kau banyak menimbun ni, ke mana kau halakan. Allah nak tengok, ustaz, itu amanah. Dan nombor tiga, ustaz, saya jadi senang sedekah ni bukan sebab apa, ustaz? Sebab dalam kepala saya bukan saya punya. Jadi bukan saya punya, aku bagi je lah, dia kata. Dia yang jadi susah nak bagi sebab aku punya. No. Handphone ni saya punya. No. Tiga ni, contoh lah kan. Ya, contoh kata, ustaz nak satu, tak boleh, saya punya ni. Sebab dalam kepala kita, aku punya, aku yang beli, susah cari duit kan. Tapi bila, tak apa, handphone ni Allah punya, dia bagi pinjam, ambil lah satu. Jangan ambil. No. Saya nak buat lah. Kalau nak tambah boleh, sempena hari jadi ke minggu depan ni nak tambah, minggu depan ke? Bukan, hari Jumaat ni kan. Jadi sementara nak tambah sempena hari jadi, boleh lah bagi kan. Bagi jadi 5 tamak betul ustaz nak buat live kan. Kalau boleh 5 saya buat ibu-ibu sekalian kan. Tapi sebab ada 3 je lah 4 raya kan. Jadi sebab apa? Kawan tu kata, sebab bukan saya punya, ustaz. Dan kepala saya ni Allah punya, apa sangat aku tukar pegang, tukar agih je. Dan yang terakhir, ustaz, dia kata macam ni. Dia sedekah ni macam batang paip, ustaz. Kalau keluar dia besar, ustaz, masuk dia pun besar juga. Dia gitu. Kalau ustaz buat keluar sikit, cipuk je, meleleh je air paip tu, sini pun masuk meleleh, slow je. Tapi kalau ustaz besar, infak dia, belanja dia, zakat dia, belanja dia, infak semua banyak, Allah akan boom, masuk banyak. Kaedah dia memang macam tu pun. Tapi kadang-kadang keyakinan kita kan, kita rasa ni aku bagi sekarang, miskin pula. Itu yang. Tapi sebenarnya ibu-ibu sekalian, masa itu kita bagi, itu yang Nabi kata sedekah yang paling baik.
Sedekah yang paling terbaik antaranya, kata Nabi, bila kamu bersedekah dalam keadaan kamu takut jadi miskin. Oh, itu memang kemas punya sedekah. Itu memang besar pahala. Kan? Kita ngam-ngam duit ni nak buat belanja ke apa kan? Hujung-hujung bulan nak buat anak pergi makan sedap sikit. Siapalah, aku bagi je lah. Itu kira hebat tu. Kan? Termasuk Nabi kata sedekah yang paling hebat bila kamu memberi di saat kamu sedang bercita-cita nak jadi orang kaya. Kita longgok-longgok ni jadi orang kaya ni kan, nak buat rumah ke apa, kita bagi juga. Itu kehebat juga. Allahu Akbar. Tapi kok mana pun ibu ayah sekalian, sedekah ni kok mana pun semua hebat lah, tak usah risau. Dan orang yang paling rajin bersedekah, yang suka sedekah, ini sebenarnya orang yang sangat hebat sebenarnya. Saya banyak dah jumpa, ibu-ibu pun kenal kan, kawan-kawan kita di sini ramai rajin sedekah. Ibu-ibu semualah rajin sedekah. Saya jumpa anak-anak murid yang macam-macam jenis bersedekah. Sangat hebat. Kan? Hidup dia tenang, hidup dia relax, tak ada kelang kabut, covid ke tak covid, tenang jiwa dia. Sebab Allah campak ketenangan tu. Sebab ketenangan jiwa ni Allah campak. Bukan kita boleh dapat beli-beli kat mana-mana, tak ada. Allah hadiah, tenang ni Allah bagi. Kan? Jiwa tu Allah yang pegang. Jadi kena ingat, doalah banyak-banyak, minta Allah Ta'ala murahkan rezeki kita, lancarkan rezeki kita, tambahkan rezeki kita, dan lempahkan rezeki kita, insya-Allah. Baik, kita sambung sikit lagi. Habis yang tu. Daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam doa baginda. Ini antara doa Nabi juga. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'ati. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah ataupun gerakkanlah hati kami untuk selalu mentaatimu. Hati kita ni tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, dia panggil berbolak-balik, cepat bertukar, cepat swing, tukar. Dia akan cepat beralih arah. Kan? Tadi sebelum hari niat dah nak pergi Maidin. Lepas dengar kuliah ustaz, mata pun ngantuk, tak jadi lah. Ataupun tukar Giant sebelah ni. Kan? Malah aku Maidin tukar Giant. Dia hati kita memang macam tu. Pagi tadi dah niat dah balik gang, nak masak lauk sekian-sekian kan. Dah dengar kuliah ni rasa macam penat pula badan, mengantuk, beli je lah. Macam tu tak? Itu yang paling senang kali. Jadi hati kita memang macam tu, cepatnya berbolak-balik. Nabi kata lebih laju daripada makanan yang sedang mendidih dalam periuk yang panas. Dia punya bluk tongan terbalik hati tu macam tu lah. Dindong-dindong hati kita kan. Jadi kena doa, ya Allah, tetapkan hati kami, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia. Yang bolak-balik hati kita pun Allah Ta'ala. Dia yang pegang hati kita. Kena ingat. Hadis lain Nabi kata, hati manusia terletak di antara dua jari Ar-Rahman, dua jari Tuhan. Ibarat saya bagi contoh, ini hati kita, kat ni hati kita, ni jari Tuhan. Contoh. Dia pegang gini. Hati kita, kata Nabi, terletak antara dua jari Tuhan. Bila Allah pegang macam ni, maknanya Allah boleh buat macam ni. Allah boleh buat hati kita macam ni. Allah boleh pusing macam ni. Allah boleh lepaskan macam ni. Tak, hati kita dia pegang. Jadi sebab itu doa supaya Allah pegang betul hati kita untuk sentiasa menjurus kepada taat pada dia. Walaupun kadang-kadang nak pergi ke situ, cabaran dia besar, ujian dia banyak, halangan dia banyak, fitnah dia banyak. Dia macam ni lah ibu-ibu sekalian, tuan-tuan. Kita nak buat benda baik ini, kena get ready dengan cabaran. Itu saja. Ibu-ibu daripada rumah, tuan-tuan, tadi saya pun daripada rumah nak datang Masjid Al-Falah ni, dia bukan start kereta boleh sampai macam tu je. Sepanjang jalan tu tak apa-apa yang kita nak kena hadap. Kan? Dengan kesabarannya, dengan karenah pemandunya, lampu isyarat rosaknya, lampu lama merah tak hijau-hijaunya. Itu saya memang tak boleh tahan yang tu.
Masa tu aku doa, ya Allah, mana abang polis ni, tolonglah datang cepat kan. Dia tanya macam tu, terbayang abang polis tu kan, abang polis trafik tu kan. Dia ada tau trafik light yang lama dekat Setia Alam, ada satu. Semalam saya siap buat timer lagi, geram punya pasal. Saya pula ngam-ngam kena lampu merah depan sekali. Saya sampai dah kuning, tak apa, aku berhenti. Aku nak tengok berapa lama lampu ni. Hati saya dok kena selalu, saya rasa macam 5 minit tau. Kali saya set timer betul-betul 5 minit. Lama gila lampu tu kan. Padahal 4 simpang je, standard lah 4 simpang kan. Tapi lama 5 minit boleh lena sekejap. Kan, boleh hilang mengantuk, tidur sekejap dalam kereta. 5 minit ibu sekalian. Jadi kita nak datang kuliah ni pun ada cabaran. Ibu-ibu duduk dengar elok-elok sejuk aircon ni, lagilah dia punya cabaran dia tu. Kan, kefahaman dia kadang dengar angguk-angguk, tapi aku tak faham apa yang ustaz cakap ni. Satu habuk pun aku tak faham gitu. Kan, nak buat macam mana? Saya dah cakap Melayu dah ni kan. Jadi cabaran kan, kadang mengantuk, kadang penat, kadang terlelap, kadang pening. Macam tu lah dengar-dengar kuliah. Kami menyampai-nyampai kuliah ni pun, ya Allah ya Tuhan, macam-macam cabaran kan, macam-macam cabaran. Saya ada buat satu video tau, itu hari tak tahu ibu jumpa ke tak video saya tu. Luahan hati kan, video luahan hati pasal payment ni lah kan, pasal pembayaran sagu hati yang mana yang masuk-masuk melalui online tu lah. Saya ada buat video tu bukan saya buat sebenarnya. Saya kuliah macam ni, tapi saya cerita benda tu, lepas tu saya edit lah, saya kerat part tu, saya masuk. Rupanya ramai pula ustaz yang PM. Dia hantar video tu, Syekh, terima kasih entah tolong mewakili kami yang teraniaya ni. Saya kata ada juga. Ada satu ustaz tu, dia kata hampir 9 tempat lagi tak dapat payment. Online punya cerita. Dia payment online ni berlaku masa COVID kan. Kita buat kuliah online tu, orang pun payment online, tak apalah. Tapi online tu janganlah kau lama sangat. Kalau sehari 2 boleh lah, tahan sabar sikit kan. Seminggu, 2 minggu, kita pula jadi pengemis. Saya tanya macam mana dah transfer, kita jadi pengemis. Minta maaf lah saya sebut benda ni kan. Jadi kita tanya dia tu, kejap ustaz nak tanya pengurusi. Nak tanya pengurusi pula dah, pasing macam bola gitu. Last kali ada satu ustaz tu di PM saya, dia kata, Syekh, anda 9 sejak kuliah ambang Ramadan. Saya kata, bang, 2 kali raya dah bang. Kuliah ambang Ramadan bila tu? 2 kali raya haji kan raya puasa. Naya sungguh lah. Jadi bagi cash tu lebih afdal sebenarnya. Macam mana ibu-ibu buat kan? Itu lebih afdal sebenarnya. Dia ada pro dan con lah. Online ni bagus lah kan. Tapi pada saya, apa yang susah sangat? Engkau sambil baring kau boleh transfer. Sambil baring kau boleh transfer kan? Boleh sambil duduk dalam kereta nak start tu transfer je. Apa masalah? Kecuali lah dalam tu tak ada duit. Dalam akaun yang kita nak transfer tu kosong kan. Itu lain. Tu kadang-kadang, itulah saya kata nak buat baik ni bukan senang tak. Kadang rupanya ramai. Saya ingat saya seorang je kena, rupanya ramai ustaz lain kan. Siap dia orang masuk dalam grup ustaz pun ada. Terima kasih Syekh, wakil katanya. Saya kata ramai juga yang kena ni kan. Nanya tuan. Ya, ada yang ruyup terus pun ada. Yang ruyup terus pun ada. Jadi hafalah, clear, rekod cantik ni. Ni bukan puji, cakap betul-betul ni kan. Sebab pada saya, kita kena raih betul-betul. Bak kata, saya tengok satu kuliah baru ni, Datuk Samsuri Ahmad pun dia pukul juga benda ni, tapi dia pukul bak lain lah. Dia pukul bak adab kita meraihkan ustaz-ustaz. Dia kata tolong hargai sikit ustaz yang datang. Dia kata ustaz tu datang kadang kita tak tahu dari mana, penat dia. Sebelum dia kuliah dia mentelaah dulu, korban masa, tinggal keluarga, tinggal itu, tinggal ini, tinggal masa rehat dia. Semata-mata nak mengajar, kita ajak kita masuk syurga, kadang-kadang kita tak hargai. Bukan nak suruh hargai beria sangat, tak payah. Macam ni pun dah cukup dah kan. Siapkan satu parking untuk ustaz pun dah cukup dah sebenarnya. Tapi kadang parking semua orang tak nampak ke? Jenis buta warna masalah kan. Dengan buta huruf
tulis dah pakai penceramah masuk juga kat situ kan. Yalah, tahulah kereta ustaz kecil kan, jadi kereta dia besar dia masuk situ. Tapi sini tak nak berlaku lagi lah kan, saya cerita tempat lain ni. Jadi sebab itulah ibu-ibu sekalian, nak buat kerja dakwah macam tu lah, kita kena sabar, kita kena kuat. Saya buat live banyak-banyak ni pun bukan tak ada orang kecam, menimbun orang kecam hari-hari ada. Jadi saya tak peduli pun benda tu kan. Orang kata saya jual agama, dia tengah kuliah ni, ustaz sedang menjual agama, dia kata, dengan harga yang murah. Ustaz sedang riak berceramah buat live. Pening pula saya memaham ayat dia tu. Lagi teruk sikit, ustaz gila live. Saya kata saya memang gila kalau tak buat live. Lantak kau lah kau nak cakap apa pun. Telefon aku punya pasal lah kan. Tak, bukan. Sebab benda tu ada ruang. Ada ruang. Bukan 3 bang, 6 sampai 3 kat sana tu. 6 live kita hari ni. Nak pasal apa? Kita nak sebar benda tu lagi ramai orang tengok. Ni pun 300-400 yang tengok ni. Kalau saya tak buat, sana tak buat, yang dalam Dewan Az-Zahra ni je lah yang boleh tengok kan. Tak lepas keluar, tak lepas. Dan benda ni pun bila kita dah habis live pun dia akan simpan. Kalau Facebook dia akan simpan, boleh tengok balik, orang boleh refer balik. Banyak manfaat kan. Sedap dia kata ustaz riak aja. Tahu mana pula riak tu. Allahu Akbar. Saya tak peduli lah, lantak. Saya dah lali lah kan. Saya kena masa PKP dulu tu hari-hari buat live. Macam-macam orang cakap, biar lah kan. Saya susah bukan siapa tolong pun kan. Biarlah. Jadi kita kira Nabi lagi teruk daripada itu kan. Jadi tak apalah, sabar je lah kita buat kerja agama ni. Baik, yang berikutnya kita sambung. Kita sambung September awal Isnin pertama September. Saya tu hari 2 kali tak datang. Kali pertama tu saya demam. Kali kedua tu ibu-ibu ada program dekat Sungai Mencala Sungai Mencala. Kita tutup kelas masa tu, tak apalah, tak ada masalah. Baik, dari Abu Hurairah tu nanti kita akan sambung pada Isnin minggu yang tapi orang tak boleh. Tak ada cuti sekolah. Tak ada. Cuti sekolah. 3 hari bulan start cuti sampai 11. 3 tu anak saya sukan, tapi buatnya pula kat Stadium Kuala Selangor, bukan main ya sangat. Sekolah rendah je pun kan. Semangat. Semangat mak kilau nak buat macam mana. Lepas tu esok tu 4 saya pergi cuti. Saya balik Kedah apa semua. 4 Ahad, 5 Isnin jadual kita. Tak dapat nanti kita tengok macam mana. Cuti sekolah seminggu sampai 11 ibu-ibu mungkin tak ingat sebab dah tak ada anak sekolah kot. Semua dah bercucu lah. Baik, nanti kita tengoklah macam mana kak. Kita adjust balik. Kalau ada ruang ganti kita cuba, kalau tak ada jumpa minggu ketiga je lah, insyaAllah. Baik, jadi sebelum saya serahkan semula majlis kepada Puan Hajar Salwa, mungkin ada apa-apa info dia. InsyaAllah pada Disember saya bercadang nak bawa jamaah untuk umrah pada bulan Disember 14 hingga 25 Disember, tarikh yang dicadang dan dirancangkan. Besok saya akan finalize balik, tapi setakat ni kita pegang pada tarikh itulah, cuti sekolah 14 sampai 25 Disember. Harga pakejnya lebih kurang 8,000 ke 9,200, bergantung berapa orang sebilik lah. Dan harga tu dia masuk sekali. Kita punya hotel di Mekah ni kita ambil yang paling depan lah, insyaAllah, Royal Sofwa Orchid. Dekat Menara Jam tu bawah tu ada banyak hotel, tapi kita ambil yang paling depan sekali, cermin warna biru sebelah kiri tu. Yang dulu bawah dia ada restoran disaji tu lah. Dulu, sekarang dah tutup dah kot katanya. Baik, pakej tu juga dia masuk sekali lawatan ke Taif. Kita pergi Taif sekali, tapi musim sejuk bulan 12 tu sejuk. Dan kita naik ke Taif, dan nanti kita ambil 1 malam di Mekah. Kita 6 malam Mekah, 4 malam Madinah, 10 malam lah. 1 malam di Mekah tu kita pergi rehlah di Padang Pasir, insyaAllah. Kita buat
macam biasalah, buat tahlil, buat kuliah-kuliah sikit, lepas tu kita makan-makan kambing apa semua. Lepas tu adalah taman tu, adalah binatang-binatang ke apa benda saya pun tak tahu, saya tak pernah pergi lagi tempat tu, tapi diorang cerita macam tu lah kan. Macam safari lah lebih kurang kot. Dia safari tengah padang pasir punya, kan, main cak-cak celah pokok kurma lah nampak gayanya kan. Macam tu. Dan masuk juga dalam pakej tu sekali, Mekah Madinah kita naik kereta api ya. Kita naik kereta api laju 2 jam 45 minit, insya-Allah sampai Madinah. Itu yang saya rancang lah. Dan makan macam biasa 3 kali sehari. Sebab ada pakej yang murah sikit, makan dia sarapan saja kan, tengah hari malam cari sendiri. Ada yang buat macam tu juga, tapi kita tak buat lah. Dan kita akan masuk Mekah dulu, balik ikut Madinah, supaya ada peluang buat balik Zam-Zam. Kalau balik ikut Mekah tak boleh buat balik Zam-Zam. Itu ceritanya. Jadi kalau ada tuan-tuan yang bercadang, yang berhajat, dan selalu saya pesan, kita nak pergi umrah, nak pergi haji, pergilah dengan ustaz-ustaz yang kita kenal, supaya ya betul, supaya tidak ditipu. Macam keluar paper minggu lepas pun ada kan, 230 tahun penjara, mujur lah hakim bagi 10 tahun je. Jadi tak naklah rosak nama, rosak nama ustaz, rosak nama, yalah buat kerja agama kan, lepas tu kita tipu macam tu, kita tak mau lah. Jadi tak pergi dengan saya pun tak apa, pergilah mana-mana ustaz yang kita biasa, kita kenal, kita rapat apa, kita selesa, pergilah, tak ada masalah kan. Saya cuma wawar, nanti kan bulan 12 saya tak ada, tahu-tahu dengar saya pergi Mekah, kata saya tak beritahu. Jadi saya ceritalah. Jadi kalau ada yang nak join, boleh lagi insya-Allah. Nombor telefon saya ada dekat tong tu. Itu guna nombor telefon kat tong tadi tu. Sebab saya tak boleh sebut masa live. Kalau saya sebut lagi senang kan, ibu-ibu tulis je. Tapi tak boleh, nanti live ni kena padam. Dia automatik akan kena ban dan kena padam terus. Itu aturan live. Tak kira Facebook ke TikTok ke, sama je. So, Facebook mungkin kurang, tapi TikTok lah. Jadi untuk mengelak risiko tu, saya letak nombor telefon dekat tabung, ataupun jumpa saya pun boleh, tak ada masalah. Jadi itu saja, terima kasih banyak. Ada rezeki kita jumpa bulan depan, insya-Allah. Dipermudahkan Allah. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.